Salam geng, Racun kali ni bertemu lagi kita ke dalam segmen PUBG Non-Stop yang mana hari ni saya akan buat penderaan PUBG dekat smartphone gaming Poco yang tengah hype sekarang. Kita ada Poco F4 GT lah macam korang request. Spec on paper memang powerful, boleh kata sebaris lah dengan smartphone lain yang dikuasakan Snapdragon 8 Gen 1. Contohnya macam Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro kan, Realme GT2 Pro, Red Magic 7. So yang tu semua kita dah pernah dera, memang boleh kata powerful lah performance dia kan. So macam mana pula untuk Poco F4 GT ni tau, macam mana pula segi real life performance kan, experience gaming. Korang jangan risau lah, semuanya nanti bakal terjawab sekejap lagi. So adakah phone ni dapat survive dalam ujian PUBG Non-Stop kita? Jom kita mulakan racun sekarang. Nampaknya geng, kita dah pun masuk dekat dalam lobby. Sekarang ni saya akan teruskan penderaan PUBG Non-Stop macam korang request. Kita akan dera Poco F4 GT, smartphone gaming terbaru daripada Poco dan smartphone termurah di pasaran Malaysia yang dikuasakan Snapdragon 8 Gen 1 lah setakat ni. Kita akan tengok dulu setting kewajipan. First kali untuk bateri dah penuh 100%, kita akan gaming pakai data bukan Wi-Fi. Untuk brightness saya dah setkan yang paling tinggi, auto brightness pun saya dah offkan. Untuk setting lain ni yang mana tak perlu pun macam korang nampak lah, saya dah pun offkan juga. Untuk recent app kita dah buang, kita tinggalkan PUBG Mobile sahaja. Macam korang tahu, unit ada dekat tangan saya sekarang ni version 12GB RAM dan dia juga boleh tambah virtual RAM 3GB lagi lah, dia punya extended RAM tu. So untuk grafik dekat sini macam korang tahu, macam korang sedia maklum, untuk chipset terbaru ni dia lambat sikit optimise lah untuk dapatkan smooth 90fps. Even kita punya phone ni dah support 120Hz, tapi nanti ada, korang relax dulu. So dalam gaming test ni kita akan pakai HDR stream lah macam yang kita ada dekat phone-phone Snapdragon 8 Gen 1 yang lain. Dan phone ni juga saya dah setkan 120Hz lah dia punya refresh rate. So kalau korang dah ready sekarang ni, kita akan main macam biasa. Kita akan main rank, kita akan cabut port USB-C di bahagian bawah dulu. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Ok, so kita dah masuk dekat dalam Spawn Island. Dia masuk memang sangat laju lah macam biasa. Kita offkan dulu mic anti-bising. Untuk spek tu macam biasa lah, memang powerful lah. Dia pakai flat AMOLED bukan curve untuk bahagian screen. Lepas tu dia support 120Hz untuk refresh rate. Image sampling rate tu 480Hz. Dan yang paling saya suka dekat phone ni dari segi dia punya speaker tu memang powerful. Dia pakai quad speaker tau. Dua di bahagian atas, dua di bahagian kiri dan dua di bahagian kanan. Dua-dua jenis symmetry. So memang sedap lah bila korang nak gaming tu. Kita akan onkan, kita akan naikkan volume 80% macam tu. Kejap lagi korang dengar lah bila saya tembak. Dan di bahagian atas ni macam korang nampak, dia ada trigger tambahan. Korang boleh onkan, dia ada bunyi sikit. Button ni saya try memang sedap lah, tak ada masalah, memang responsif. Kejap lagi saya akan inform kat korang dari segi dia punya feature-feature gaming tu lah. Kita layan dulu. Alright, so kita akan landing dekat depan school ni. Dekat school tu macam dah ramai gila play landing. So far memang tak ada masalah. Korang boleh tengok lah dia punya warna tu memang cun gila. Memang pop up, memang HD lah, memang terbaik. Alright, sekarang kita dah pun ada weapon. So saya akan tunjuk dulu dekat korang dah punya button responsif ke tidak. So untuk touch sampling rate 480Hz tu bila korang tekan memang respon sangat-sangat laju. Dan untuk trigger bahagian atas ni saya dah setkan. Yang ni untuk aiming, yang ni untuk tembak. Boleh kata memang accurate, memang sedap lah geng. Tapi bila korang pakai casing dia macam agak sukar sikit nak capai. Tapi macam korang tahulah, saya ni bukan penggemar trigger. So kejap lagi biasanya saya tak pakai trigger ni tau. Tapi saya akan tunjuk kat korang, memang sedap lah kalau korang pakai. Untuk features gaming korang just search saja di bahagian sisi atas kanan ataupun kiri. Features yang ada dekat dalam game Turbo ni saya perasan memang sama je macam yang ada dekat phone-phone Poco yang lain, phone-phone Xiaomi yang lain tau. Dekat atas ni sama dan kita akan setkan kepada performance lah dalam gaming test kita ni geng. So dekat sini apa yang special, apa yang lebih just dekat bahagian shoulder button lah korang boleh setkan je. Yang lain tu memang sama sahaja geng. Dia tak ada macam phone-phone gaming lain kan. Biasa korang akan nampak lah ada FPS counter pop up. Lepas tu korang boleh nampak ada macam charging separate apa semua. Yang ni tak ada tau, yang ni sama je geng. Alright, so tak apa, kita sekarang ni akan teruskan dulu gaming test kita. Banyak sangat war tu. Lepas ni, kalau ada isu yang berlaku kan, dari segi punya suhu, dari segi stuttering ke apa, saya akan inform dekat korang. So kita layan dulu. Alright geng, sekarang kita dah PUBG lebih kurang 18 minit dalam keadaan aircon terpasang. Dan kita masih menggunakan setting grafik yang sama. Yang mana saya perasan satu benda dekat sini tau. Kalau kita tengok dekat bacaan game Turbo, dia punya FPS counter tu, saya perasan kan dia punya FPS tu dia tak main, dia tak maintain, dia tak static 60 tau. Tapi macam korang nampak ada main sekitar 50, 51, 54 macam itu. Sepatutnya untuk Snapdragon 8 Gen 1 ni dia tak ada masalah pasal tu. Biasanya dia akan macam maintain 60 FPS je tau. Tapi dekat yang phone ni kan, Poco F4 GT ni saya perasan ni macam agak berlainan. Tak pastilah ini macam sistem tak optimize ke ataupun dari segi software ke kan.
Tapi dari segi dia punya performance real life ni memang saya tak jumpa lah sebab isu macam stuck ke apa. Cuma kadang-kadang adalah terasa macam minor lag sikit lah kan. Tapi kalau korang jumpa enemy ke tengah rush ke memang tak ada masalah lah. So kita akan cuba teruskan lagi kan. Kita akan jumpa lagi sejam. Alright gang, sekarang ni dah pun 30 minit tau kita PUBG. Saya perasan dia punya frame rate tu, dia punya bacaan FPS tu, kalau tengok kat game turbo, dia main sekitar 40 something tau gang. Ini satu benda yang macam agak pelik lah untuk chipset ni tau. Tapi tak apa, memang saya terasa jugalah dia punya macam tak berapa nak smooth, tak macam 60 FPS lah. Memang terasa macam 40 FPS tau. Alright, nampaknya kita dah PUBG lebih kurang 1 jam 2 minit lah dalam keadaan aircon terpasang dan kita masih menggunakan setting grafik HDR Extreme. Untuk bateri tinggal 80%, untuk bacaan suhu rasanya tak ada masalah, memang okey je. Di bahagian hadapan ni kita dapat sekitar paling tinggi 40 darjah Celsius sahaja. Kalau di bahagian belakang kita akan cuba tengok juga. Dekat sini paling tinggi, paling panas kita dapat sekitar 39 darjah Celsius sahaja, which is di bahagian hadapan lebih panas lah kan. Kalau bercakap dari segi button memang responsif, tak ada masalah langsung kan. Dia punya gyro pun okey, tak ada masalah macam korang nampak, memang stabil, memang sedap. Untuk multitouch pun tak ada masalah, saya try tadi memang tak ada isu langsung. Ghost touch pun tak ada masalah. Cuma kalau bercakap dari segi prestasi, dekat sini ada satu benda yang saya macam agak terkejut lah dengan prestasi Snapdragon 8 yang ada dekat Poco F4 GT ni. Yang mana macam korang nampak, dia punya bacaan FPS memang dia akan static, dia akan maintain main 51 ke 54 macam itu. Dia tak boleh nak maintain 60 FPS tau. Dan yang saya macam agak terkejut tadi, dalam 30 minit saya main, suhu tak adalah panas mana, lebih kurang macam ni juga 40, tapi dia boleh drop demi FPS sampai 45 tau. Which is satu benda yang macam abnormal lah untuk Snapdragon 8 yang satu ni. Kita akan teruskan lagi, kita akan tengok lagi 2 jam macam mana. Yang mana sekarang ni saya akan cuba offkan aircon pula dan kita akan tengok macam mana perginya prestasi dia kan. Alright, so sekarang kita ada dekat bootcamp. Macam korang tahu lah dekat sini banyak grid player, yang mana saya perasan dia punya FPS tu dia drop sampai 40. So korang tengok sini dekat sini, nampak tak? Dia main sekitar 43, 46, 40. Kalau ada enemy tu dia akan drop sampai 40 macam gitu tau. Which is dengan performance tu tak macam phone game yang pakai Snapdragon 8 Gen 1, tapi macam phone-phone mid-range daripada Xiaomi, daripada Poco je tau. So tak apalah, kita akan cuba teruskan lagi macam mana. Kita akan tengok boleh tak dia drop bawah 40 tau. Sekarang ni memang 40 macam tak pernah nice lah kan, sebab ni phone gaming kan, sepatutnya kena 60 tau. Tapi tak apa, kita cuba layan lah. Alright, so sekarang ni kita dah PUBG lebih kurang 2 jam tanpa henti dalam keadaan aircon kita offkan. Yang mana untuk setting grafik masih pakai setting sama lah, HDR Extreme. So kalau dari segi bateri sekarang tinggal 55%. Untuk bacaan suhu rasanya memang masih okey lagi, tak panas sangat. Suhu paling tinggi dekat sini kalau kita check kan, kita boleh dapat sekitar 42 darjah Celsius sahaja, which is paling tinggi pun 43 pun sekali je saya nampak dia pergi tadi. Rata-rata dia main sekitar 42 darjah Celsius. Kalau di bahagian belakang, of course kita akan cuba check paling tinggi dekat sini, kita dapat sekitar 42 darjah Celsius juga tau. So kalau segi isu lain dekat sini, saya rasa saya tak jumpa langsung lah. Multitouch pun ok kan, ghost touch pun tak ada kan, button pun smooth. Cuma kalau segi prestasi tu memang bagi saya agak mengecewakan lah untuk sebuah smartphone gaming yang pakai Snapdragon 8 Gen 1. Sebab kalau korang tengok dekat game turbo dekat sini, rata-rata kan bacaan FPS counter tu dia boleh pergi sampai 41, 42 macam gitu je tau. Saya masih tak dapat lagi dia pergi sampai 50 ke atas ke, memang tak ada tau. Kalau macam banyak player dalam satu masa pun memang dia akan drop sikit lah demi bacaan FPS. So sekarang ni macam ada step, kita relax dulu. Alright. Okay bot. Alright. Untuk dia punya trigger di bahagian atas ni pun memang tak ada masalah. Bila korang tekan tu dia akan respon dengan sangat-sangat laju, memang responsif guys. So tak apalah, kita akan cuba teruskan lagi dan kita akan tengok nanti macam mana layan dulu.
Alright, so kita dah berjaya PUBG lebih kurang 3 jam sekarang ni, yang mana kan bateri dah pun tinggal 31%. Untuk bacaan suhu di bahagian hadapan ni kita dapat sekitar 41 lah paling tinggi. Which is saya perasan dalam keadaan kita offkan aircon ke kan, kita onkan aircon ke, memang tak ada masalah, suhu dia memang sangat-sangat okey, memang just nice lah dari segi bacaan suhu. Kalau dari segi prestasi ni rasanya masih sama macam tadi. Kalau kita tengok dekat bacaan FPS kat dalam game Turbo ni, memang dia boleh maintain 40-41 macam gitu je tau. Actually kan sepanjang saya gaming 3 jam ni, dia tak adalah stuck, dia tak adalah macam starter ni teruk ke apa. Cuma dia tak smooth tau, sebab kita tak dapat 60 FPS yang sepatutnya phone gaming yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 ni dapat tau, 60 FPS. Tapi tak apalah, kita akan cuba layan dulu, kita akan tengoklah berapa lama phone dapat survive. So yang nampaknya sekarang ni bateri kita dah low, dah pun tinggal berapa persen, dekat sini 2% je geng. Tapi performance masih okey lah macam korang nampak, tak ada stuck, tak ada apa. Cuma kalau korang tengok dekat dia punya bacaan FPS dekat game Turbo ni, dia still main sekitar 41 FPS saja tau. Finally, Poco F4 GT kita dah pun tamat riwayat mencatatkan rekod 4 jam 18 minit. So far kan, hasil sepanjang saya PUBG guna Poco F4 GT ni, saya terasa macam ada yang tak kena lah dari segi prestasi dia. Macam bukan pakai chip Snapdragon 8 Gen 1 lah kalau korang tengok dari segi dia punya frame drop yang agak teruk. Mungkin benda ni berlaku ataupun isu ni berlaku dari segi software issue ataupun aplikasi PUBG itu sendiri. Hope next update nanti kita akan dapat lah full potential yang dekat Poco F4 GT ni. Since rata-rata kan frame rate dia tu main range dalam 40 FPS macam tu, so bateri pun lebih lama boleh survive, suhu pun boleh kata tak panas mana. Untuk isu lain dari segi trigger ke, multitouch ke, ghost touch ke, semua okey. Saya tak apalah nak komplain selain dari segi prestasi tu. So apa komen korang? Okey tak okey? Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa lah tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.